Jangan. Nampak jangan. Amit sih kalau kali ya. Mana ada gue pasti le. Kayak aku tak dengar. Tak dengar juga tak dengar. Sekarang dengar? Dengar. Sekarang dengar tak? Dengar juga dengar. Oh, okey. Bagus. Terima kasih Bimanish kerana respon. Skrin nampak presentation. Saya nak tunjuk slide. Nampak juga nampak. Science. Form 3. Kita belajar for chapter logam sudah. Chapter 5. Termokimia ada. Chapter 6 pula. Elektrik. Okey, tajuk elektrik. Terjalan je. Sebab kalau saya tangguh-tangguh lagi, nanti tak sempat habis sebelum akhir tahun. Jadi cadangan saya hajar saja dulu sampai habis. Lepas habis, kita akan go through soalan lah. Tapi kalau kamu ada kelapangan sendiri, saya minta kamu tolong jawablah modul yang saya bahagi tu. Okey, modul tu tolong jawab. Okey, nampak slide? Nampak juga. Apa yang ditulis? Elektrik dan kemagnetan. Ya, elektrik dan kemagnetan bab 6. Ya, hari ni kita belajar pelan-pelan, sikit-sikit. Yang penting belajar. Okey, ini daripada cikgu dari Ulu Tiram. Terima kasih kepada cikgu tu. 6.1 penjanaan elektrik. So, dalam bab ni kita akan belajar macam mana elektrik dihasilkan. Okey, penjanaan tu maksudnya dihasilkan. Daripada tak ada menjadi ada. Macam mana elektrik tu kita adakan. Pelbagai sumber tenaga untuk menjanakan tenaga elektrik. Okey, untuk mendapatkan elektrik, ya Allah, sekejap. Tinggi ni, dek. Turun. Okey. Untuk mendapatkan elektrik, kita guna pelbagai tenaga, pelbagai sumber untuk menghasilkan tenaga elektrik. Okey, kamu kalau yang ada pengetahuan tu mungkin kamu tahu. Okey, kita boleh jana elektrik daripada tenaga cahaya matahari menggunakan panel solar panel. Okey, orang yang tahulah, yang banyak membaca buku,
terbuka kepada maklumat-maklumat yang mahu ambil tahu. Okey, angin boleh menjanakan tenaga elektrik. Angin. Okey, di negara-negara yang banyak angin. Contoh, negara Holland. Okey. Seterusnya, sumber tenaga yang berbeza ini boleh dikelaskan kepada dua kumpulan yang utama, iaitu sumber tenaga baharu dan sumber tenaga tidak boleh baharu. So sumber tenaga tu sumber daripada benda yang belum jadi tenaga elektrik lagi. Asal usul dia, kita guna benda tu untuk menghasilkan tenaga elektrik. So sumber ni ada banyak, ada tenaga angin, ada tenaga cahaya matahari, ada tenaga kinetik, okey, pergerakan, tenaga, banyaklah jenis tenaga tu, ada tenaga terma. So tenaga ni kita boleh kelaskan kepada dua. Okey, satu tenaga baharu dan satu lagi tenaga tidak baharu. Sumber tenaga baharu maksudnya ialah sumber tenaga yang boleh diganti secara berterusan dan tidak akan habis. Tak akan habis sampai bila-bila. So hari ni kita guna banyak, esok ada lagi, tak habis. Itu maksudnya sumber tenaga baharu. Tenaga boleh baharu, boleh diperbaharui, renewable energy. Manakala bagi sumber tenaga tidak boleh baharu bermaksud sumber tenaga yang tidak boleh diganti dan akan habis lepas suatu tempoh masa. Okey, sebagai contoh tenaga tidak boleh baharu seperti tenaga nuklear, arang batu, gas asli, petroleum. So contoh-contoh sumber tenaga tidak boleh baharu ni, once it finish, they are gone forever. Habislah. Nak tunggu dia ada balik, kena tunggu beratus ribu tahun lagi. Barulah petroleum ada balik. Okey, dengan melibatkan proses-proses yang banyak seperti tenaga haba yang tinggi, tekanan yang tinggi. Okey, hasil daripada perebutan mikroorganisma dan organisma baru dapat petroleum. So lambat lagi untuk diperbaharui. Manakala sumber tenaga boleh baharu adalah seperti tenaga hidro, tenaga ombak, tenaga solar, tenaga pasang surut. Tenaga pasang surut ni apa? High tide and low tide. High tide and low tide tu apa pula? High tide and low tide tu ialah air pasang dan air surut. Okey? Kalau kamu tahu di sungai-sungai dan di laut kita, waktu malam airnya adalah pasang. Okey, air naik tinggi, paras air tinggi, air pasang nama dia. Manakala kalau air surut berlaku pada siang hari. Okey, di mana bulan dia bergantung kepada daya graviti bulan. So air-air di permukaan bumi ni ditarik oleh bulan melalui daya graviti. Jadi apabila malam bulan timbul kan, so kat situ semua molekul-molekul air di permukaan bumi ditarik oleh bulan. Maka paras air di permukaan bumi akan naik. Itulah air naik. Manakala pada waktu siang bulan tak ada, bulan duduk di sebelah sana, on the other side of our earth, on our side lah. Okey, jadi sebelah sana pula jadi air pasang. Sebelah kita yang tempat cerah ni air surut. Itu tenaga air pasang surut. So daripada situ pun kita boleh menjanakan tenaga elektrik. Seterusnya tenaga angin. Okey, tenaga angin ni biasa kita guna kincir angin macam kipas. Okey, kipas tu kita supply elektrik baru dia pusing, kita pun dapat angin. Itu kipas. Tapi kincir angin ia adalah macam kipas ada bilah 1, 2, 3 bilah, tetapi bilah tu digerakkan oleh angin. Okey, angin tiup dia. Kalau kamu biasa main mainan, okey, mainan yang kita beli di kedai tu,
Okey, kincir angin yang mainan tu, okey, kamu kena tiup dia. Tiup baru dia pusing, betul tak? Betul tak Bimanish? Betul cikgu, betul. Pernah main tak mainan tu masa kecil-kecil? Pernah. Pernah. Okey, itu adalah contoh kincir angin. Okey. Jadi kincir angin tu besar. Biasanya kita guna di negara-negara yang berangin, yang banyak angin seperti negara Holland. Okey, saya tahu negara Holland. Dia banyak angin. Pasta ni. Jadi daripada tenaga angin, kincir berputar dan dia menjanakan elektrik. Okey, seterusnya biogesim. Okey, biogesim ni adalah daripada reputan-reputan organisma. Okey, reputan organisma tu menghasilkan gas-gas. Okey, gas tu akan digunakan untuk memanaskan air dan air memanaskan air tu akan jadi uap tu salur kepada pipe dan pipe akan menolak turbin. Okey, turbin untuk menjanakan elektrik. Geothermal bermaksud haba daripada teras bumi. Okey, daripada bumi. So bumi yang kamu belajar masa tingkatan 2. Oh ya. Ya, masa tingkatan 2. Bumi, bila kamu masuk ke dalam bumi, di kawasan teras dia tu panas. So di situlah kita ambil sumber tenaga haba untuk memanaskan air dan uap air yang panas tu menolak kincir untuk menjana tenaga elektrik. Okey, ada soalan setakat tu? Tak ada. Tak ada. Dan tengok ini gambar. Tenaga hidro. Ini adalah empangan. Okey, empangan tu satu kawasan yang ditutup supaya air hujan, air daripada atas bukit melalui sungai turun, semua berkumpul di satu kawasan. So menjadi tasik. Okey, inilah tasik buatan manusia. Jadi empangan tu ditutup dengan satu dinding yang tebal dan besar supaya kukuh dan lubang-lubang tu hanya dibuka sedikit supaya air lalu. Bila air lalu kawasan yang dibuka tu, air akan menolak turbin. Turbin akan menjanakan elektrik. Itu tenaga hidro. Seterusnya, tenaga ombak. So, tenaga ombak tu sentiasa bergerak. Jadi ombak tu menggerakkan mekanisme alat untuk menjana tenaga elektrik. Okey, tu alat dia. Dia duduk di kawasan yang berombak lah, di laut. Seterusnya tenaga solar, kita guna solar panel. Tenaga pasang surut. Tenaga pasang surut tu dia akan pasang pacak-pacak tu di laut. Okey, laut, dan bila air pasang, dia menggerakkan turbin. Air surut, dia menggerakkan turbin juga. So, basically semua menggerakkan turbin untuk menjana tenaga elektrik. Tenaga angin. Sekejapnya. Dah, cukup. Tenaga angin. Nampak kincir angin dia banyak. Okey, dan besar. Kalau macam negara kita, angin tak kuat. Jadi untuk menjana tenaga elektrik daripada sumber angin tidak praktikal lah. Okey. Kurang berkesan. Sebab angin kita tak kuat. Seterusnya. Biogesim. So biogesim macam saya terangkan tadi, dia menggunakan organisma. Okay, organisma termasuk haiwan dan tumbuhan. So dalam gambar ni dia menunjukkan tumbuhan. So tumbuhan daripada pokok-pokok, okay, pokok-pokok lama, pokok-pokok tua, okay, akan menjadi bahan-bahan organik yang boleh dibakar. Dan haba daripada pembakaran tu digunakan untuk memanaskan air dan air menghasilkan steam dan steam tu kompres menjadikan steam bertekanan tinggi dan disalurkan kepada turbin. Turbin akan menghasilkan elektrik.
Seterusnya, tenaga geoterma. Ini adalah tenaga haba daripada teras bumi. So, tenaga terma ni tak semua negara ada. Negara-negara tertentu sahaja boleh guna tenaga terma untuk menghasilkan tenaga elektrik. Macam Malaysia, tenaga geoterma tak banyak. Okay, adalah sikit-sikit tempat-tempat yang ada kolam air panas semula jadi. Okey, kalau kat Johor ni kat mana tempat kolam air panas semula jadi? Siapa boleh bagi tahu saya? Saya ni baru je sampai Johor ni, saya tak tahu kat mana tempat kolam air panas. Kalau di Sabah, ada satu tempat namanya Poring. Poring kolam air panas. Itu tempat tarikan pelancongan lah. Jadi kolam-kolam dia tu airnya panas dan tenaga haba yang dibekalkan untuk memanaskan air tu berasal daripada teras bumi. Okey. Di Johor ni kat mana? Siapa tahu? Siapa tahu di mana tempat? Tempat yang ada kolam air panas semula jadi. Tahu ke tak? Tahu ke tak tahu? Ada ke tak ada? Ha? Tak Tak tahu ada? juga. Tak tahu. Okey, tak tahu tak apa. Nanti cuba awak tanya. Cuba awak tanya parents awak, ada ke tempat kolam air panas semula jadi dekat Johor ni? Kalau ada, bolehlah pergi berjalan-jalan kan, piknik kat situ. Okey, seterusnya. Tenaga nuklear. Tenaga nuklear ni dia menghasilkan haba. Okey. Okay, ada bahan nuklear seperti uranium 12, uranium berapa tak nombor dia, saya tak ingat. Dia ada nombor dia. Uranium tu tenaga suatu bahan nuklear. Okay. Elemen yang tidak stabil. So dia nuklear. Dan dia digunakan, tenaga haba dihasilkan daripada pembelahan nukleus. Okay. Dan haba dihasilkan dan haba tu disalurkan untuk memanaskan air juga. So air tu menghasilkan gas, wap air disalurkan untuk menolak turbin, menghasilkan tenaga elektrik. Arang batu pun sama juga. Arang batu ni panas, kita guna dia untuk memanaskan air. Kita bakar dia. Gas asli pun sama juga, panaskan air. Petroleum. So, ini adalah contoh tidak boleh baharu. Macam tadi ya. Gas asli, arang batu tidak boleh baharu. Gas asli tidak boleh baharu. Petroleum bahan tidak boleh baharu. So kita guna bahan-bahan ni untuk melakukan pembakaran. Dan daripada pembakaran, panaskan air. So air akan menghasilkan steam bertekanan tinggi dan steam itu akan menolak turbin untuk menghasilkan tenaga elektrik. Sektor perindustrian biogeosim kita ada di Sarawak dan Sabah. Banyak. Malaysia merupakan negara yang pertama dalam sektor perindustrian biogeosim di rantau Asia Tenggara. Sarawak dan Sabah merupakan dua buah negeri di Malaysia yang mempunyai kepelbagaian dan kuantiti sumber biogeosim yang banyak. Pelbagai jenis biogeosim ini termasuklah biogeosim kelapa sawit, hutan, pokok getah, sampah sarap, sekam padi, jagung dan sebagainya. Selain penjanaan tenaga elektrik, biogeosim juga digunakan untuk menghasilkan produk yang inovatif seperti bahan binaan bangunan yang baru. Okey, stesen jana kuasa di Malaysia. Kat mana stesen dia tu? Stesen tu pusat lah. Okey. Stesen jana kuasa Tuanku Jaafar di Negeri Sembilan. Kita ada lagi di Sultan Azlan Shah, Manjung, Perak. Kita ada juga di mana ni? Sabah, TSH Bioenergy di Sabah. Dia menggunakan sumber biogeosim.
Kita ada di Pulau Perhentian Kecil, Terengganu. Oh, yang di Terengganu tu dia guna tenaga angin, solar dan diesel. Oh, ada juga angin. Pasal ni dia pulau. Pulau ada angin lah. Okey, proses penjanaan tenaga elektrik. Ini secara ringkasnya. Kita pun boleh menghasilkan kita punya elektrik sendiri. So, kita boleh guna alatan ni. Model generator ni. Ada engkol. Engkol tu kita pegang dan kita pusing dia. So pusing tu maksudnya sumbernya adalah tenaga kinetik. Tangan kita gerak. Kinetik bermaksud gerakan. So kat sini tak ada angin, tak ada cahaya matahari, tak ada biogesim, tak ada. Kita guna tenaga kinetik, pergerakan. Okay, tangan kita gerakkan. Engkol dipusing dan akan menjana tenaga elektrik. Generator ialah alat yang digunakan untuk menjana tenaga elektrik. Itu adalah nama alat untuk menjana tenaga elektrik. Apakah nama alat yang digunakan untuk menjana tenaga elektrik? Tolong jawab. Generator. Generator, bagus. Seterusnya, apabila engkol pada model diputar, satu arus yang dikenali sebagai arus arohan akan dihasilkan. Penghasilan arus arohan ini menyalakan LED. Arus arohan. Sini ada magnet. Okay. Kita ada gelung dawai. Gelung dawai ini mengelilingi satu teras, teras besi. Gelung ni kita kena pusingkan dia. Siapa yang pusingkan dia? Ini tenaga kinetik daripada engkol. Engkol kita pusing dengan tangan. So macam bicycle. Dia sambung dengan gear belakang. Gear belakang sambung dengan gegelung dawai. Gegelung dawai melintasi magnet, medan magnet, dan dia memotong medan magnet dan menghasilkan tenaga arohan, arus arohan dalam gelung dawai. So gelung dawai ni dapatlah elektrik mengalir dalam wire dan dibekalkan kepada peralatan elektrik seperti LED dan elektrik sambung balik sampai sini. Elektrik dia perlu satu arus, satu jalan yang lengkap. Okey, maka LED akan menyala daripada sumber tenaga elektrik. Proses penjanaan tenaga elektrik. Pada tahun 1831, ahli sains Michael Faraday telah melakukan satu siri kajian tentang penjanaan elektrik dengan menggunakan medan magnet. Arus elektrik dihasilkan oleh gerakan dawai dan gerakan magnet. Ya Allah. Adik jangan dik. Boleh. Okey, siapa nama saintis yang mula-mula menemukan proses penjanaan elektrik? Tolong jawab. Michael Faraday. Yes, Michael Faraday. Pada tahun berapa? 1831. Bagus. Macam mana tenaga elektrik itu dihasilkan? Medan magnet. Baca betul-betul. Arus elektrik dihasilkan oleh Gerakan dawai dan gerakan magnet. Gerakan magnet. Itu dia punya keyword. Gerakan dawai dan gerakan magnet. Dia mesti ada gerakan. Kalau kita ada dawai dan kita ada magnet tapi dia diam macam tu, tak ada elektrik. Dia mesti ada gerakan. Sentiasa bergerak. Nanti kamu akan belajar lebih lanjut berkenaan proses penjanaan elektrik kalau kamu ambil fizik pada tingkatan 4. Tingkatan 4 dia akan ajarlah. Ataupun saya tak pasti kalau sains tingkatan 4 ada. Saya tak pasti. Saya kena tengok balik. Ni dia. Ada. Kamu belajar kat sini juga. Form 3. Gerakan dawai menyebabkan garis medan magnet dipotong.
Okay. So ini ada dawai. Dawai ni apa? Wire elektrik saja. Mana-mana wire? Wire yang boleh mengalirkan arus elektrik. Okay, macam ni lah. Ni, wire. Wires. Saya punya mikrofon, headphone ni. Wire lah juga. Okay. Wire. Dan kamu perlu ada magnet. Kalau ada magnet U, bagus. So, magnet U ni antara S dengan U, antara South dengan selatan dengan utara tu, dia ada medan magnet. So, medan magnet tu kamu potongkan dia menggunakan wire, maka arus elektrik aruhan akan terhasil. Maka akan ada elektrik. As simple as that. Macam itulah Michael Faraday menemukan tenaga elektrik pada pertama kali. Okay, pada tahun bila? 1831. Lama dulu. Maksudnya pada 1830 tak ada elektrik. Orang semua guna gasolin. Okay. Untuk menghasilkan api, dan daripada api itu dapat cahaya. Pada tahun 1820, pada tahun 1830, pada tahun 1799, semua orang tak pakai tenaga elektrik. Tak ada lampu. Kita guna lilin, gasolin, sumbu-sumbu kain tu untuk dibakar dan menghasilkan api. Daripada situ akan dapat lampu. Okey, selepas elektrik ditemukan, barulah ada penciptaan bal lampu. Okey, bal lampu oleh orang lain pula. Sama juga kalau kita ada solenoid. Solenoid ni adalah gelongan-gelongan wire elektrik. Okey, kita ada magnet batang kat sini, magnet lurus. Magnet tu digerakkan up and down di dalam gelongan dalam solenoid. Maka terhasillah tenaga elektrik. Garis medan dipotong, arus aruhan dihasilkan dalam medan penyambung atau solenoid dan mengalir melalui galvanometer. Jarum menunjukkan, galvanometer terpesong. So galvanometer ni adalah alat untuk mengesan kehadiran elektrik. Kalau kita tak ada galvanometer, kita boleh pakai bal lampu lah. Just sambung pada bal lampu. Dan kalau lampu tu nyala, maksudnya ada elektrik lah. Ada soalan setakat ni? Dah nak habis kelas baru nak join. Siapa ni? Ada lagi yang nak join? Okey, tolong tulis nama dekat chatting tu supaya saya tahu siapa yang hadir. Screenshot kan ni? Okey, saya rasa setakat tu saja untuk hari ni. Kamu boleh buat latihan praktis formatif daripada buku teks. Apa ni dik? Sebenarnya saya tak ada buku teks ni. Buku teks saya ada di sekolah, saya belum ambil lagi. Siapa boleh tak siapa-siapa tolong tunjukkan buku teks dalam gambar, dalam kamera awak tu supaya saya tahu muka surat berapa. Boleh tak? Muka surat berapa tu Bimanish? Muka surat berapa Bimanish? Muka surat 162. Tolong jawab.
Kalau ada dalam modul, saya tak rasa modul yang bab 6 ni kamu dah dapat kan? Kau tak dapat lagi? Kalau praktis formatif muka surat 176. Praktis formatif muka surat 176. Kamu jawab yang tu. Okay, baca buku teks dan jawab. Dan nanti bila sekolah dah buka nanti kamu hantarlah. Itu sajalah hari ni. Tak boleh lama-lama, nanti habis data. Ramai orang komplain banyak data habis. Betul tak? Jadi saya dah record presentation hari ni. Nanti saya hantar ke saya hantar link video. Okay? Untuk kamu refer balik lah kalau nak tengok. Okay, itu saja untuk hari ni. Terima kasih. Terima kasih cikgu. Bye-bye. Bye cikgu. Terima kasih Ibu. Bye-bye. Bye cikgu, bye. 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 Bye.